Hai, Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 6 ingin membentangkan tentang tajuk cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli Kumpulan 6. Saya sendiri, Syah Imran bin Ahmad Syafi'i, seterusnya Nurul Elina binti Bukhari, Muhammad Nur Hakim bin Uthman, Nur Anis Syamilah binti Ramlan dan Jurhasli bin Nur Salim. Berikut merupakan subtopik untuk tajuk ini. Pada 31 Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengumumkan secara rasmi tentang kewujudan COVID-19 di seluruh dunia dan Malaysia tidak terkecuali. Pada 16 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan bahawa Malaysia akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu. Kandungan PKP ini termasuklah larangan kemasukan pelancong asing ke dalam negara, penutupan premis-premis kerajaan dan swasta dan larangan mengadakan perkumpulan awam dan larangan kerentas negeri juga daerah. Dalam kekelautan yang dihadapi rakyat Malaysia dari sudut ekonomi ketika pandemik ini, etika berekonomi dalam pelbagai kaum tidak disisihkan, terutamanya bagi negara Malaysia yang kaya dengan kepelbagaian etnik, bangsa dan agama. Ekonomi yang baik adalah penting dalam memastikan kelangsungan saham sesebuah negara. Etika berekonomi perlu diamalkan untuk mewujudkan kepercayaan pelbagai pihak. Namun dalam suasana PKP ini, ekonomi Malaysia menunjukkan trend penurunan sehingga harga minyak turun dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada ahli yang seterusnya untuk membincangkan tentang subtopik yang berkaitan dengan tajuk ini. Cabaran ekonomi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan kepada golongan B40. Untuk golongan yang berpendapatan rendah di negara Malaysia, pandemik COVID-19 bukan sahaja telah menambah beban mereka yang sedia ada, bahkan telah memburukkan keadaan sehingga menyukarkan golongan ini bangkit dari kemiskinan. Golongan rakyat yang sangat terjejas ketika pelaksanaan PKP akibat COVID-19 ini ialah golongan B40. Rakyat B40 dikenali sebagai bottom 40, iaitu kumpulan isi rumah terendah yang purata bulanan pendapatan seisi rumah di bawah 4,850. Sebanyak 40% daripada golongan Malaysia adalah terdiri daripada golongan B40. Realitinya, golongan B40 sudah dihujani beban terutamanya tentang kos sara hidup yang kian meningkat dan pelaksanaan PKP telah menambahkan lagi kerusingan mereka mengenai isu ekonomi seperti jaminan pekerjaan dan keperluan pendidikan untuk anak-anak mereka. Tahun 2020 ada mengatakan bahawa berdasarkan laporan kajian Separuh Penggaran Rancangan Malaysia ke-11, 60% daripada pendapatan isi rumah golongan B40 telah digunakan untuk utiliti dan keperluan asas. Melihat kepada peratusan tersebut, amatlah sukar untuk golongan B40 untuk menjalani kehidupan secara normal ketika dalam tempoh PKP sekiranya sumber pendapatan mereka terjejas dan tidak dapat berbelanja untuk mendapatkan keperluan asas. Kebanyakan pekerjaan yang dilakukan oleh golongan B40 memerlukan mereka untuk bekerja secara fizikal dan tidak dapat dilakukan di rumah. Gerai di tepi jalan dan di pasar di mana golongan B40 mencari punca pendapatan telah diarahkan untuk tutup. Gerai-gerai seperti ini merupakan tempat di mana golongan tidak berkemampuan berbelanja dengan harga yang lebih murah berbanding di pasar raya. Pelaksanaan PKP juga turut mengakibatkan kenaikan harga barang di pasar raya dan kedai runcit akibat kadar permintaan yang tinggi daripada pelanggan. Petani dan nelayan yang tinggal di kawasan pedalaman mengalami kesukaran untuk meneruskan pekerjaan mereka apabila kilang, kedai makan dan pasar diarahkan untuk tutup di mana telah menyebabkan mereka kehilangan pembeli. Berhenti bekerja bukanlah pilihan untuk mereka kerana mereka perlu bekerja untuk menampung keperluan asas setiap hari. Melihat kepada kesulitan golongan B40 hadapi ketika pandemik, pihak kerajaan telah memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan B40 yang paling terkesan akibat COVID-19. Program Bantuan Prihatin Nasional BPN telah diperkenalkan untuk membantu meringankan beban golongan B40. Program ini memiliki ciri-ciri progresif dan memberi keutamaan untuk melindungi golongan B40. Selain itu, golongan kerajaan juga memperkenalkan program bantuan sara hidup PSH di mana bantuan akan diberikan dalam bentuk tunai kepada penerima yang layak. Mereka yang layak juga
menerima BSH turut layak menerima skim khairat kematian yang diwujudkan di bawah BSH ini. Selain daripada golongan B40, golongan M40 juga turut terkesan dari segi ekonomi setelah terlaksananya PKP. Golongan M40 atau dikenali sebagai medium 40 adalah golongan rakyat yang isi rumah berpendapatan di antara 4,850 sehingga 10,959. Al-Zahrin alias 2021 ada mengatakan bahawa setelah terlaksananya PKP, golongan M40 turut mempunyai risiko untuk beralih kepada golongan B40. Walaupun peralihan ini sudah mula terjadi sebelum berlakunya pandemik COVID-19, kenderaan ini menjadi lebih serius akibat ketidakstabilan ekonomi, lonjakan kes pengangguran, penurunan kadar gaji serta keputusan majikan untuk meminimalkan kos operasi. Hal ini telah merutinkan masyarakat kerana bimbang akan wujudnya golongan miskin baru akibat persekitaran semasa yang tidak stabil. Golongan M40 juga turut terlihat berlakunya corak perubahan dalam perbelanjaan isi rumah disebabkan oleh tekanan ekonomi semasa. Pengurangan pendapatan dan aktiviti ekonomi amatlah memberi impak yang buruk kepada golongan ini, walaupun tidak semua dalam golongan M40 terjejas dari segi ekonomi akibat pelaksanaan PKP. Terdapat di antara mereka yang terkesan dengan pendapatan mereka yang berkurang kerana pelbagai allowance telah dipotong dan sebagainya. Mereka juga berdepan dengan risiko diberhentikan kerja dengan notis 24 jam yang sekaligus mengakibatkan mereka kehilangan punca pendapatan. Golongan M40 yang tinggal di bandar mengalami kesukaran untuk meneruskan kehidupan seharian kerana kos sara hidup yang tinggi berbanding dengan kos sara hidup bagi mereka yang tinggal di kawasan kampung. Seterusnya, golongan M40 yang telah termasuk dalam golongan miskin baru agak sukar untuk mendapatkan bantuan dari kerajaan kerana tidak ada dalam data e-kasih sekaligus menyukarkan bantuan dan inisiatif untuk sampai kepada mereka. Bantuan atau intervensi dasar untuk golongan ini juga berbeza dengan golongan B40. Kebanyakan daripada golongan ini mungkin tidak memerlukan bantuan tunai tetapi memerlukan bantuan perniagaan dan kelonggaran untuk mengeluarkan simpanan kerana berkemungkinan mempunyai beban pinjaman yang tinggi. Sekiranya situasi ini tidak diatasi dengan segera, kemungkinan akan berlakunya ekonomi scaring kepada ekonomi negara yang akan memberi kesan jangka panjang dalam usaha memulihkan ekonomi Malaysia. Dan nanti PKP dijalankan, setengah golongan M40 terpaksa berhadapan dengan masalah majikan memberi cuti tanpa gaji untuk mengurangkan kos operasi bagi menghadapi pengurangan permintaan barang dan perkhidmatan secara drastik. Ashraf Wadi Dusuki 2020 ada mengatakan bahawa tidak ketinggalan juga ada yang turut diberhentikan kerja seperti yang berlaku kepada pekerja di sektor pelancongan dan penerbangan. Oleh kerana golongan M40 termasuk dalam golongan yang terkesan dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat kejadian pandemik COVID-19, pihak kerajaan turut melayakkan golongan ini untuk menerima bantuan sebagaimana golongan B40. Pengarah Belanjawan Negara Johan Mahmud Merican telah memaklumkan bahawa kerajaan akan memperluaskan inisiatif BPR untuk 8.1 juta penerima dari golongan BM40 serta golongan bujang. Seterusnya, pandemik COVID-19 yang berpunca dari wabak coronavirus bukan sahaja telah menjejaskan kesihatan rakyat, malah ekonomi negara dan kos sara diri serta pasaran buruh telah merosot. Hal ini terjadi kerana pekerja kehilangan profesi yang menyebabkan mereka harus mencari punca pendapatan yang lain, serta banyak syarikat telah muflis dan memecat anggota pekerja disebabkan kos gaji yang tidak mampu ditanggung majikan. Dalam pada itu, kesan tepias dari COVID-19 dirasai oleh semua sektor ekonomi, terutamanya bahagian yang berkaitan dengan perkhidmatan seperti pekerja dalam industri makanan, penjagaan kanak-kanak, pengangkutan, pelancongan, hiburan dan pengurusan acara, peruncitan, kesukanan dan perhotelan. Sektor tersebut adalah penyumbang utama dalam menaik taraf ekonomi negara. Jadi jika sektor tersebut merosot, ekonomi negara juga bakal terkesan dengan ketara. Selain itu, cabaran yang perlu ditempuh dalam mencari peluang pekerjaan adalah COVID-19 bakal menjadi satu cabaran yang sangat besar bagi keraduan baharu dalam pasaran pekerjaan dan peningkatan sebanyak 4% terhadap pengangguran telah direkodkan. Menjadi satu cabaran yang sangat besar bagi golongan graduasi untuk mencari peluang pekerjaan dengan pergerakan yang terhad sepanjang pelaksanaan PKP ini berlangsung dan halangan yang perlu ditempuh difokuskan kepada mereka yang perlu menghadiri temuduga secara fizikal.
Akhir sekali, terdapat banyak syarikat besar dan pengusaha yang menyenaraikan kebolehan bercakap dalam bahasa Mandarin di dalam senarai kelayakan yang diperlukan untuk bekerja. Hal ini menyebabkan kaum lain berasa marah dan tidak puas hati kerana di mana letaknya kedudukan bahasa Melayu serta bahasa Tamil. Hal yang demikian, kerajaan perlu mengambil tindakan yang drastik dan membincangkan perihal ini dengan serius agar dapat mencegah segala permasalahan kaum yang bakal tercetus. Berkenaan etika berekonomi dalam berjual beli, di dalam acara jual beli, ia melibatkan dua belah pihak yang dipanggil peniaga dan pengguna. Peniaga yang bijak dan baik akan terus berusaha dalam memastikan pelanggan terus percaya serta yakin dalam perkhidmatan yang diberikan. Setiap peniaga pasti mahukan maklum balas yang positif daripada pengguna dan kepuasan penuh di atas produk yang dijual. Pertama sekali, penjual hendaklah menjual barangan secara jujur, terbuka atau transparent. Kejujuran perlu menjadi salah satu prinsip bagi pedagang kerana barangan yang dijual perlu mengikut kehendak dan keperluan pengguna sebaris dengan kualiti yang dipamerkan ketika mempromosikan produk. Hal ini adalah amat penting kerana kejujuran adalah tunggak dan tiang kepada kepercayaan pengguna apabila menggunakan barangan yang dibeli. Dalam pada itu, kerana kehidupan harian Malaysia yang sangat unik dengan aktiviti harian melibatkan berbagai etnik dan bangsa, terdapat segelintir daripada mereka di luar sana yang masih mengamalkan sifat perkauman antara satu sama lain. Sebagai contoh, kaum Cina yang mengecas bayaran lebih kepada kaum lain dalam servis perkhidmatan dan bukan dengan harga asal seperti yang diminta dengan kaum sendiri. Hal ini berpotensi untuk mencetuskan satu perbalahan antara satu sama lain dan memecah belahkan rakyat. Dalam konteks yang sama, kaum Melayu sendiri yang kerap bersikap rasis dengan kaum lain dengan kenyataan bahawa Malaysia kepunyaan kaum Melayu perlu dibuang dan dibantah. Selain itu, etika menjual barang yang halal, wajib dan perlu diamalkan oleh mereka yang beragama Islam. Kehalalan barangan sama ada yang dibeli atau yang dijual perlulah jauh dan dihindari daripada riba. Dalam pada itu, apabila mempromosikan sesuatu barang, penjual perlu mengambil semua sudut aspek dalam mempamerkan barangan tersebut dan tidak menyembunyikan apa-apa kecacatan pada barang. Jika barang tersebut mempunyai kecacatan, adalah tanggungjawab peniaga untuk menginformasikan perkara tersebut kepada pembeli. Akhir sekali, prinsip amanah perlu diamalkan dengan tidak memberikan janji atau sumpah palsu kepada pengguna. Dalam era pandemik COVID-19 ini, peniaga tidak wajar mengambil kesempatan untuk memanipulasikan bekalan sesuatu barangan bagi tujuan sendiri dan meningkatkan harga. Seperti yang sedia maklum, pada awal era pandemik ini, penutup atau pelitup muka yang dijual atas talian masing-masing dijual dengan harga yang tidak munasabah. Di atas permintaan yang ramai dan banyak peniaga yang mengaut keuntungan pada masa tersebut untuk menjual produk mereka pada harga yang pengguna sendiri tidak mampu untuk menanggung. Hal ini adalah tidak bertanggungjawab dan menaikkan kemarahan para pembeli. Temu kembali, saya akan membentangkan tentang cabaran kepada industri pelancongan dan penerbangan ketika PKP. Cabaran kepada industri pelancongan. Seperti kita tahu bahawa Malaysia merupakan negara yang rakyatnya berbilang kaum, iaitu terdiri dari kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Maka industri pelancongan ini dibangunkan dengan keistimewaan berasaskan budaya setiap kaum yang mempunyai keunikannya tersendiri. Sebagai contoh, Chinatown dan Little India yang terletak di Kuala Lumpur yang sentiasa penuh dengan pelancong dalam negara maupun luar negara, lagi-lagi ketika Tahun Baru Cina dan Deepavali. Tetapi selepas PKP dilaksanakan, tempat-tempat tersebut tidaklah semeriah dulu lagi kerana pergerakan yang disekat dan terhad. Selain itu, industri pelancongan yang berdasarkan kepelbagaian agama seperti Islam, Kristian, Buddha dan sebagainya. Sebagai contoh, Masjid Negara dan Masjid Jami', ribuan pelancong datang berkunjung untuk melihat sendiri seni bina dan keindahan masjid-masjid tersebut. Kerana PKP, tempat-tempat tersebut tidaklah dapat lagi menerima kunjungan ribuan pelancong atas sebab yang sama. Seterusnya, cabaran kepada industri penerbangan. Syarikat penerbangan seperti AirAsia, Malindo Air dan Malaysia Airlines terpaksa memotong gaji pekerja mereka dari kadar 10% hingga 100%. Dalam masa yang sama, mereka terpaksa memberhentikan banyak pekerja kerana tidak dapat menampung kerugian harian. Bukan itu saja, penerbangan dalam negara antara negeri juga dihadkan kerana sekatan yang amat ketat yang menyebabkan kerugian yang drastik. Etika merupakan nilai atau prinsip yang diamalkan oleh masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum di Malaysia. Secara dasarnya, etika berasal dari perkataan Greek iaitu ethos yang bermaksud
kelakuan, kepribadian seseorang ataupun adat. Dalam konteks ekonomi pula, etika berkait rapat dengan tingkah laku masyarakat yang terdiri pada pelbagai kaum yang bertindak sebagai pelanggan dan yang menjalankan perniagaan. Sebagai contoh, peniaga menjual barangan yang tidak tahan lama seperti ikan ataupun sayur perlulah menukar barangan mereka agar tidak mudah rosak dan merugikan peniaga itu sendiri. Melalui contoh ini, kita dapat perhatikan bahawa etika peniaga tersebut dalam menguruskan perniagaannya. Ini membuktikan bahawa etika berekonomi di Malaysia amat mementingkan keperluan hidup rakyat yang berbilang kaum agar rakyat dapat hidup dalam keadaan yang selesa dan mempunyai keperluan yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jun Hasri bin Nur Salim. Saya akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini, yaitu mengenai topik usaha bagaimana cara untuk mencapai dan mengekalkan ekonomi yang seimbang. Dapat kita lihat bahawa kerajaan amat peduli dan mengambil serius akan usaha untuk mengekalkan kestabilan dan pemulihan ekonomi negara kita. Antaranya ialah ketika Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan, kerajaan telah memperkenalkan pakej rancangan pada 27 Mac 2020 yang berjumlah 250 bilion untuk menjaga kebajikan rakyat serta menyokong perniagaan tempatan. Bantuan Prihatin Nasional iaitu BPN merupakan salah satu bantuan yang disalurkan melalui pakej Prihatin secara khusus kepada golongan rakyat yang berkelayakan. Pakej rangsangan segera ini telah diumumkan oleh pihak kerajaan bagi menangani kesan kepada ekonomi akibat pandemik terhadap seluruh rakyat, termasuk menyokong perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS yang terjejas akibat pandemik. Kerajaan telah bersetuju untuk menyumbang dana tabung bantuan kemudahan khas untuk PKS sebanyak RM5 bilion agar tidak berlaku pemecatan kerja secara mengejut dan untuk mengelakkan peniaga daripada gulung tikar. Terdapat juga pihak penerima bantuan yang mengambil kesempatan ini menggunakan bantuan yang diterima mereka dari kerajaan sebagai modal untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan yang sesuai dijalankan ketika pandemik ini. Seterusnya, untuk mencapai ekonomi seimbang ketika Perintah Kawalan Pergerakan ini, seluruh rakyat Malaysia perlu memanfaatkan sepenuhnya penggunaan teknologi. Sebelum ini, kerajaan Malaysia telah membenarkan beberapa sektor untuk menjalankan operasi masing-masing dengan syarat pematuhan SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Oleh sebab yang demikian, banyak pihak mengambil keputusan untuk meneruskan pekerjaan masing-masing secara online ataupun secara atas talian yang lebih dikenali sebagai work from home. Cara lain untuk memastikan ekonomi negara sentiasa stabil adalah dengan melakukan perniagaan secara atas talian. Berniaga atas talian mungkin merupakan salah satu solusi yang amat berkesan dalam usaha mengekalkan keseimbangan ekonomi, kerana ia mendapat sambutan yang amat tinggi di kalangan rakyat pada masa kini. Hal ini kerana ia boleh dijalankan di mana-mana sahaja tanpa perlu menghadirkan diri ke pejabat ataupun ke tempat kerja. Cukup hanya dengan memiliki komputer ataupun telefon bimbit serta rangkaian internet yang stabil. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada kaum ini dapat kita lihat mereka telah berusaha untuk memulakan perniagaan masing-masing dan mereka telah menjadikan ini sebagai peluang keemasan untuk memperkasakan kebudayaan dengan cara menjual barangan ataupun makanan tradisional kaum masing-masing. Sebagai contoh, rakyat yang berbangsa Melayu menjual kuih buatan sendiri, ketupat ataupun keropok lekor. Manakala masyarakat Cina pula, terdapat masyarakat Cina yang menjual pakaian tradisional seperti cheongsam. Dan bagi masyarakat India pula, mereka lebih cenderung berniaga secara atas talian, menjual barangan perhiasan dan juga karpet serta banyak lagi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahawa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP
memberikan kesan yang banyak kepada negara Malaysia serta rakyatnya dari pelbagai aspek, positif dan negatif. Pelaksanaan PKP ini teranglah memberi kesan yang buruk kepada sektor ekonomi di negara ini. Walau bagaimanapun, rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum dan agama ini terus menjadi lebih kreatif dalam memperbaiki masalah yang dihadapi berkenaan masalah kewangan dan perniagaan. Walaupun terikat dengan kewajipan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, rakyat Malaysia mampu mengubah etika berekonomi mengikut kesesuaian dengan situasi pada masa kini. Hal ini membuka mata para peniaga bahawa mereka mampu meneruskan perniagaan walaupun berada dalam situasi kebolehjangkitan virus COVID-19 yang tidak menunjukkan tanda-tanda untuk beredar. Kita sebagai rakyat Malaysia pada masa kini perlulah mengambil iktibar dan pengajaran dan berusaha untuk memajukan diri agar generasi yang akan datang dapat menjalani kehidupan yang lebih lancar dan stabil. Selain itu, rakyat Malaysia perlulah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan agar dapat mengurangkan kadar jangkitan virus COVID-19 agar sektor ekonomi di negara Malaysia kembali pulih seperti biasa. Walaupun pergerakan fizikal amatlah terbatas, rakyat Malaysia perlu berfikir dengan lebih kreatif dan inovatif agar tidak dibelenggu akan masalah kewangan ketika pandemik ini dan seterusnya akan memberi kesan kepada kesihatan mental rakyat yang berdepan dengan masalah tersebut. Seterusnya, etika berekonomi antara kaum haruslah diamalkan oleh semua rakyat Malaysia dan tidak dipandang remeh. Ia memainkan peranan penting dalam memastikan sesuatu masyarakat itu dapat menjalani kehidupan seharian dengan aman dan lancar.